水。Come with me， 和我一起来，向拯救我们的磐石欢呼。卸下你的忧虑，主就在这里，他正要来帮助你。Come with me， 和我一起来，向拯救我们的磐石欢呼。卸下你的忧虑，主就在这里，他正要来帮助你。Selamat sore ibu-ibu sekalian. 姐妹们午安。 Puji Tuhan, kita sekali lagi ada kesempatan mau belajar firman Tuhan. 感谢神，今天我们还有机会学习神的话语。 Firman Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. 神已经赐下他的话语给我们， Mari kita jangan jemu-jemu membaca, mempelajari. 让我们不要有厌烦的心，不断的学习，不断的读经。 Sebab disitulah kita memahami, kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. 因为在读经思考神的话语，我们晓得我们生活的目的是什么。 Memang membaca Alkitab itu ada kesulitannya sendiri. 当然，读圣经的时候有它的困难度， Ya, memang tidak mudah, saya akui. 我自己本身承认不容易读圣经。 Ya, kita punya satu perbedaan budaya, bahasa. 我们有不同的习俗、不同的文化、不同的言语。 Ya, tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau membaca, 但是当我们恳切的想要寻求的时候， ada hal-hal yang tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada hamba Tuhan maupun kepada jemaat yang lain. 当我们有一些境界我们不明白的时候，我们可以问牧子传道，或者是比我们更资深的会友们。 Terlebih lagi kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, 特别是我们可以恳求圣灵的引领， maka kita akan diberikan pengertian. 那圣灵会赐给我们这个悟性来明白它。 Bukan berarti semua kita bisa tahu ya. 这不意味说整本圣经我们都可以了解， Ada rahasia-rahasia yang Tuhan tetap simpan untuk dirinya sendiri. 有一些是神守到现在的是他的秘密， Dan itu di luar memang kemampuan kita memahaminya. 这是我们智慧以外、我们头脑以外可以了解的。 Alkitab tidak membuka semuanya kepada kita. 圣经没有敞开整本圣经告诉我们，没有。 Tapi yang diberikan cukup untuk kita boleh mengenal siapa Allah yang sejati, siapa Yesus Kristus, siapa Roh Kudus. 但是圣经里面的记载足够我们了解谁是天父，谁是圣子，谁是圣灵。 Jadi mari kita bergiat, bertekun. 所以让我们不断的要殷勤的。 Sekarang kita akan baca satu bagian Alkitab. 现在我们打开我们的圣经， Ya, kita baca dulu ya, nanti kita berdoa. 我们先来读经，然后我们祷告。 Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. 马太福音第8章第5到13节。 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, aku katakan, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di
Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, kita bahasa Indonesia saja ya. 因为很长，我们注意我们的圣经。 Silakan nanti boleh ibu-ibu juga membaca Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. 记得我们要注意马太福音第8章，今天的经文是起自第5节到13节。 Mari kita berdoa dulu. 我们先来做一个祷告。 Tuhan, kami mau belajar dari kisah yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan, tolong kami supaya dari pelajaran ini kami boleh memahami lagi, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu dan juga Ciamoy yang menerjemahkan, kami boleh menjelaskan Tuhan dengan sederhana dan dapat dipahami dengan baik. Bahkan mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan, kami lemah, kami terbatas. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin。 Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主内的亲爱姐妹们， Hari ini kita membaca catatan seorang murid Yesus namanya Matius ya. 今天我们可以读到关于耶稣的门徒，其中一个门徒叫做马太。 Tetapi cerita ini sebetulnya juga dicatat dalam Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. 这件事在圣经的四福音书里已经记载了。 Nah, ibu-ibu sekalian, Tuhan senang kalau kita bisa mendoakan orang lain. 姐妹们，神非常喜悦，假如我们可以为别人做代祷的工作。 Ya, hari ini kita belajar ya tentang mendoakan orang lain. 今天我们学习的功课就是为别人做代祷的工作。 Peristiwa yang kita baca tadi, cerita yang kita baca, 刚才我们读到的经节， ini peristiwa yang sangat menggugah atau menyentuh hati kita. 这一段所记载的故事非常的感动我们。 Dikisahkan di sini ada seorang perwira Romawi. 这里记载的就是罗马的这个军官， Nah, dia memperjuangkan kesembuhan hambanya. 他为了他的仆人不断的在努力。 Ini siapa ini perwira ini? Coba kita lihat ayat 5 ya. 我们来注意第5。 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, kepada Yesus. 耶稣进了家百农，有一个百夫长进前来求他说。 Nah, di sini cuma disebut bahasa Indonesia itu perwira, ya. 这里印尼文叫做军官，但是中文叫百夫长。 Jadi tidak disebutkan namanya. 虽然没有记载他的名字， Dalam bahasa Mandarin disebut Pai Fu Zhang. 在中文有一个称他为百夫长。 Mengapa disebut Pai Fu Zhang? 为什么称他为百夫长呢？ Karena dalam bahasa asli itu adalah pemimpin 100 orang ya, Pai. Itulah, ya. 原文来解释的话，他统治了100个部下。 Jadi Romawi itu ada jenderal yang atau pemimpin misalnya untuk yang 100 orang. 在罗马的时代，当时有的人是统管100个人的部下， Ada yang memimpin 1000-an orang. 有的是千夫长，他的手下有1000。 Ya, jadi banyak di jabatan-jabatan ini, ya salah satunya ini adalah Pai Fu Zhang ini atau di sini disebut perwira. Ya. 所以当时很多的这样的称呼，有的百夫长、千夫长，这写到的这里记载是百夫长。 Kalau kita di sini, kalau polisi perwira itu ya apa namanya kombes, kompol, komjen, begitu itu sudah perwira. Ya. 所以这里假如按照我们印尼国家的话，perwira就有它的指定的职位了，很高了。 Misalnya kayak ya kalau sudah misalnya kayak brigjen, irjen, nah itu sudah bintang ya, sudah ya perwira juga sih. 他们的肩膀上已经有一粒星了。 Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, 主内的姐妹们， sekali lagi mengapa cerita hari ini itu begitu menyentuh sekali? 今天我们所读到的经文为什么可以这样的感动我们呢？ Karena gini, karena di zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus ya, 因为在
耶稣的时代， masih ada yang namanya perbudakan, itu masih ada. 当时还有奴隶的制度。 Seorang budak itu ya boleh dibilang dalam rumah dia seperti barang saja, milik tuannya seperti kayak barang. 一个在一个某个家庭里做奴隶的，他的身份就好像某件东西而已，没有价值的。 Jadi kalau di rumah misalnya si tuan rumah punya perabot misalnya, 比如说，这个家族有一些的这些 jasa. 家私， Nah, perabot ini kan ada harganya. 这些家私都有价值的。 Nah, lalu ini berarti hartanya oke, perabot sekian gitu. 可能他记载的我的家私总价是多少， Lalu rumah sekian, 我的这个房子是多少， ternak sekian. 我所养的这些动物牲畜是多少。 Salah satunya ya budak dia. Budak misalnya ada 10 orang atau 5 orang budak, 5 kali sekian. Nah, ini ada nilainya. 也许我的家里有这些奴隶，可能有5个、有10个，你乘起来也是你其中一个财富。 Dan ini budak ini bisa dijual loh. Ya, bisa dijual. 当时的时代，这些奴隶是可以买卖的。 Jadi kalau saya tidak suka ya saya bisa jual lagi ke pasar. 假如我不喜悦这个奴隶，我可以把它带到市场去 Kalau 卖掉。 saya mau tambah lagi, saya bisa pergi ke pasar sana. Saya lihat dulu, di mana cocok saya beli. Gitu. 当我需要更多的奴隶的时候，我可以到市场去再买几个回来。 Jadi sebenarnya budak itu tidak ada hak apa-apa, ya. 其实奴隶是没有什么权利的， Tapi hari ini diceritakan bahwa tuan ini ternyata, perwira ini ternyata budaknya sakit. 今天我们读的经文里记载了，原来这个百夫长的仆人奴隶其中一个生病了， Nah, lalu dia dikatakan dia mendapatkan Yesus lalu memohon kepada Yesus. 所以这百夫长就找着了耶稣，恳求耶稣。 Artinya dia itu boleh dikatakan ya bermohon kepada Yesus untuk apa namanya ini, untuk hambanya ini, untuk budaknya ini. 我们可以看到这里记载了百夫长找着耶稣，然后恳求耶稣可以医治他的奴隶。 Yang kita bisa pelajari 我们可以学习到， yang pertama, 第一就是 permohonan dari perwira ini permohonan yang keluar dari hati yang mengasihi akan budaknya ini. 这个百夫长的恳求是出自他内心，因为他爱这个奴隶，爱这个仆人。 Dia mengusahakan supaya budaknya ini bisa sembuh. 他努力的争取，可以让他的奴隶痊愈起来， Ini luar biasa. 这是非常特别的。 Ya, dia bukan hanya peduli dengan dirinya dan keluarganya, 这个百夫长不是单单关注他自己，或者是他内里的家人而已， tapi dia menganggap ya budak ini, hambanya ini seperti sudah menjadi anggota keluarga sendiri. 他把这个生病的奴隶或者仆人当成是他自己的家人。 Ya, ini luar biasa. 姐妹们，这是很特别的。 Kadang-kadang kita lihat ya, yang terjadi itu ada yang terjadi sebaliknya. 我们可以看到很多的事实证明，这所发生的是反面的。 Bagaimana pembantu ataupun pelayan di sebuah rumah 我们可以看到，在家庭里面，我们的女佣或者是 Dia 帮助我们的， dia sudah baik, dia sudah banyak berkorban. 他已经这么好的服侍我们，已经很多的牺牲了。 Kadang-kadang ada keluarga ya, itu memperlakukan itu sangat-sangat tidak manusiawi. 有的主人对待他的仆人是非常不人道的， Jangan seperti itu. 所以我们不要有这样的态度。 Sebagai keluarga Kristen, 成为基督徒的家庭， baiklah memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan kita. 我们应该好好的对待那些帮助我们的，纵然他们是仆人而已。 Mungkin ada yang bertanya, ya bagaimana kalau mereka itu keterlaluan atau nanti seperti kayak mau dimanja gitu ya? 假如我对待他太好的话，他就好像是爬上我的头了，怎么办呢？ Nah, pastilah gini ibu-ibu ya, sebuah keluarga ataupun sebuah tempat kerja kan punya aturan main. 当然，每个家庭都有它的规矩。 Ya begitu. Jadi aturan main itu harus
disepakati bersama tentunya. 所以当我们聘请人的时候，我们把我们家里的规矩先告诉他。 Ya, ketika misalnya kalau terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang disepakati, tentu kita tidak bisa juga lalu kemudian ya pokoknya membiarkan terus, itu namanya nanti dia malah itu tadi ya sang tahu jadi malah melunjak. Nah, itu. 假如我们这个佣人，我们告诉他我们的规矩的时候，但是他很多时候越规的时候，我们要指责他，要责备他，要不然他以后成为习惯，他就爬上我的头了。 Saya yakin ibu-ibu, 所以我深信姐妹们 bahwa budak yang satu ini yang sedang sakit ini, 我相信圣经里面记载的这个仆人， dia seorang hamba yang baik sekali kepada tuannya. 他一定是对他主人非常忠心的一个 Dia 仆 bisa 人， membuat tuannya itu mengasihi dia luar biasa. 他能够让他的主人这么的偏爱他， Seperti tuannya bisa menjadikan dia seperti kayak anggota keluarga sendiri. 以至于他的主人可以把他当成是一个家的成员。 Bahkan ketika sakit, aduh tuannya itu sudah gelisah berpikir bagaimana supaya bisa sembuh. 直到这仆人生病的时候，主人还非常挂虑，我怎么样可以让他痊愈呢？ Saya yakin ibu-ibu, 所以姐妹们， kalau ada seorang yang bekerja di rumah kita, 我相信，假如有一个人在我们家里是帮佣的话， orang yang begitu bisa diandalkan. 这个人我们仗赖了他很多。 Oh, suatu hari dia ada kesulitan. 有一天他碰到困难的时候， Saya rasa kita juga turut merasakan, bukan? 我们一定会与他有同感。 Misalnya lah katakan ya dia sakit ya. 比如说，当他生病的时 Kita 候， juga berusaha bagaimana supaya ya dia bisa diobati. 我们也会努力的设法的让他可以得痊愈。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kita mengasihi dia. 因为我们爱他。 Nah kita juga, ya tentu kita sangat perlu dia, bukan? 当然，除了我们爱他，我们是很需要他来帮助我们。 Jadi ini yang pertama. 所以这是第一点。 Yang kedua, 第二， permohonan dari perwira ini dia lakukan dengan rendah hati sekali. 这个百夫长的恳求是非常谦卑的恳求。 Bahkan saya boleh mengatakan ya ini bukan hanya rendah hati, tapi dia punya satu iman yang luar biasa. 不单单是谦卑，但是他对主有特别大的信心。 Bukankah dia seorang perwira? 他是一个百夫长， Ya, dia sebenarnya seorang kebangsaan Romawi, dia bukan orang bangsa Yahudi. 他是罗马人，不是这个以色列人、 Yudhaya. 犹太人。 Yesus adalah orang Yahudi 耶稣是犹太人， dan orang Yahudi ada di bawah otoritas pemerintah Romawi. 当时犹太人是在罗马帝国的统治之下。 Biasa di zaman itu ya orang yang namanya perwira, apalagi kalau dia perwira ya, mereka itu kan orang Romawi ya. Mereka sering memandang rendah orang Yahudi. 通常一个这个罗马人，特别是这些军官或者是这些有职位的人，他们是轻看犹太人的， Dan mereka itu bisa suka-sukanya gitu. 他们会随心所欲。 Jadi kalau misalnya ini Romawi kan ya, ada barang-barang mau diangkut misalnya. 比如说，这个罗马人要搬一般的货物的话， Kalau mereka ketemu orang, 假如他碰到某个人， dia bilang, bawa barang ini sampai sana ya. 他一个吩咐把这个东西跟我搬到那边， Itu harus dilakukan. 那这个人就马上要用， Dia tidak bisa melawan. 他不能够反抗，也不可以反抗。 Coba masih ingat waktu Tuhan Yesus pikul salib itu mau ke Golgota. 我们记得吗？我们有一个图画，就是当耶稣背着十字架要到这个骷髅山的时候， Tiba-tiba dalam perjalanan ada satu orang, mereka lihat. 突然在路旁有经过一个人， Kan orang itu kan langsung dipanggil dan dipaksa untuk pikul. 这罗马兵丁就马上叫了这个人，勉强他背了耶稣的十字架。 Tapi hari ini kita baca, 但是今天我们读到， perwira ini dia mau merendahkan dirinya di depan Yesus. 今天圣经记载的百夫长，他愿意顺服、谦卑在主的脚前。 Coba kita lihat ya. 我们可以来看圣经， Dia katakan begini ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. 他告诉主说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。” Bahasa Indonesia bilang Tuhan ya, bukan Tuhan ya. 这里印尼文记载是主啊主人。 Nah,
Dalam bahasa Mandarin, 主 itu juga bisa punya dua arti. 在中文这里写到主啊，这里有两个意思。 Nah, jadi kalau Tuhan itu beda ya. Itu Tuhan itu kan pencipta langit bumi, itu Tuhan ya yang disembah ya. 主可以是创造宇宙万的主， Tapi kalau Indonesia itu Tuhan, nah itu manusia ya. 但是印尼文记载的这个tuan，那是人，不是神。 Ya, jadi mengapa Indonesia ini terjemahkan Tuan atau Sien Sheng misalnya ya? 为什么印尼文里称是先生呢？ Nah, harusnya Mandarin itu Sien Sheng lebih tepat memang. 当然，假如中文不用这句主，可以称为先 Nah, 生， lebih tepat Sien Sheng 更容 sebenarnya. 易明白。 Mengapa? Saya mau tanya dulu, ini mengapa? 为什么呢？ Karena gini, satu, ini orang Romawi 第一，这个恳求的人是罗马人， dan dia belum tentu seorang yang sudah percaya Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, belum tentu. 他不一定是已经愿意承认耶稣是他的主， Karena dalam bahasa asli Alkitab, kata yang dipakai itu memang bisa punya dua arti. 在原文里，这个主可以被解释为两个意思。 Ya, satu memang bisa kepada Tuhan, kepada Allah, tapi ya satu bisa artinya kepada Sien Sheng atau kepada Tuhan. 第一个就是可以被译为是创造主， Ya. 一个是意味着老板或者是主人。 Maka di sini sebetulnya sudah tepat kalau Matius itu mengatakan bahasa Indonesia menerjemahkan Tuan. Tuan. 所以在这里印尼版翻译的非常好，就是老板或者是先生、 Sien Sheng ya. 主人。 Ya. Ibu-ibu sekalian, 姐妹们， coba lihat di sini. 我们再看我们的圣经， Dia mau merendahkan hatinya kan? 他要谦卑的来到神 Dia 面前， sadar 他晓 dia sadar Yesus itu punya otoritas yang lebih besar dari dirinya. 他承认主耶稣有比他更大的权柄。 Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, 当我们向神祷告的时候， apakah kita sadar Tuhan itu jauh lebih tinggi, lebih berkuasa dari kita? 我们晓得吗？我们所祷告的主，他的能力远远超过我们，非凡的。 Mari kita sadari. 让我们要明白， Mari kita imani itu juga. 让我们要同样有这样的信心。 Mengapa kita tahu Bapak ini, perwira ini punya iman? 为什么晓得这个百夫长有这样的信心呢？ Luar biasa kan? 这是很特别的。 Ketika ayat 7 Yesus mengatakan, Aku akan datang menyembuhkannya. 因为在第7节里，这里耶稣说：“我去医治他。” Tapi langsung ayat 8 perwira ini menjawab apa? Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. 这里百夫长马上回答说：“主啊，你到我时下，我不敢当， Saya tidak layak. 我不配。 Tapi di situ ada satu kalimat lagi. ”这里接下来有一句话， Katakan saja, sepatah kata. 只要你说一句话， Lalu dikatakan, maka hambaku akan sembuh. 我的仆人就必好了。 Wah, iman ini mengagetkan. 这个信心让我们很吃惊， Sampai Yesus itu mengatakan begini. Ayat 10. 甚至耶稣这样的说 Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.：“ 耶稣这样说，这么大的信心，就是在以色列中我也没有见过。 Ini luar biasa ya, keluar dari mulut Yesus sendiri. ”这是非常非凡的，是从耶稣的口中说出来的话。 Kita kadang-kadang sulit ya, karena kita belum melihat, kita disuruh percaya. 我们对我们来说可能有困难，因为我们要先相信还没看见的。 Bagaimana ya? Kadang-kadang kita susah sekali, betul? 当然，这是很困，对我们来说是非常困难的。 Tapi hari ini kita belajar hal ini, ya. 但是今天我们可以从这里学习 Sekali 到， lagi ini bukan orang Israel. 我们再次强调，这个百夫长不是以色列人， Mereka tidak membaca apa itu perjanjian lama. 他们从来没有读过这些记载的旧约， Mereka tidak kenal siapa itu Yehova itu. 他们也不晓得耶和华是谁。 Ya kan? Tapi ada iman ini. 但是的百夫长就有这样的信心。 Nah, kita belajar satu hal ini, bukan? 我们今天要学习这个功课。 Yang ketiga, 第三， perwira ini percaya akan kuasa
dari perkataan Tuhan Yesus. 这个百夫长相信主所出的话是有能力的、有权柄的。 Jadi dia percaya akan Yesus punya kuasa. 他相信、深信主耶稣有能力、有权柄。 Ibu-ibu, mari kita datang kepada Tuhan. 姐妹们，让我们可以来到主耶稣的 Mari 脚 kita 前。 akui kelemahan kita. 我们承认我们自己的软弱， Sering kita diliputi oleh keraguan-raguan. 我们常常有一些的怀疑， Sering kita bimbang, bukan? 常常我们也会担心， Kita khawatir, bukan? 我们也过虑。 Mari kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. 让我们学习，就是把一切交托于神。 Kagum kita semua melihat iman perwira ini. 我们对这位百夫长的信心，我们觉得非常的敬佩。 Hari ini ibu-ibu ada pergumulan apa? 今天姐妹们，我们内心里面有什么交战？ Dalam keluarga, 在我们家庭里面有什么问题？ apakah kesehatan ada masalah? 或者我们的本身的身体上有一些 Dan 的健康的问 hal-hal 题， yang lain, 其他的问题， mari datang kepada Tuhan. 我们来到神面前， Curahkan isi hati kita. 我们内心里面的完全告诉神， Apa rasa khawatir kita, cemas kita, takut kita? Ayo serahkan, doakan. 我们内心里面的惧怕，我们内心里面的挂虑，我们内心里面的重担，我们都全把它告诉神。 Nah, bukankah di dalam surat Petrus kita dikasih tahu? 彼得也告诉我们，在他书信里告诉我们， 1 Petrus 5 ayat 7. 彼得前书里 Di ucang di cici. Di dalam surat Petrus 1 pasal 5, ya 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. 第5章第7节， Di cici. 你们要将一切的忧虑写给神，因为他顾念你们。 Ya, 你们要把一切的挂虑，呀，交托给上帝，因为他顾念我们，dia mengingat, dia memperhatikan, dia memelihara. 他顾念我们的意思就是他看顾我们，他也喂养我们，他也保护我们。 Ah, puji Tuhan. 感谢神， Ibu-ibu, kita ada satu Allah yang seperti ini. 我们就有这么一位的神， Allah yang hidup, 是活的神， Allah yang hadir, bahkan di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. 甚至神自己降临，就是圣灵在我们内心里面，我们里面。 Apakah ibu-ibu mau percaya? 姐妹们，你相信吗？ Sudahkah kita mengandalkan Dia? 我们仰赖他了吗？ Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. 耶稣祝福他的话语。 Ibu-ibu, persekutuan wanita sampai di sini. 姐妹们，今天下午的姐妹会到此为止。 Kita sudah belajar kebenaran yang indah. 我们学习了这美好的信息， Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. 让我们学习更仰赖神， Serahkan semua kekhawatiran kita, belajar andalkan Tuhan. 把我们所有的忧虑、挂虑全然的托给神。 Yeah. 我们学习信靠他。 Jangan lupa ibu-ibu tiap hari membangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan baca firman. 所以姐妹们，我们不要在灵修，可能是祷告、读经方面学习。 Seperti kita setiap hari perlu makan minum. 就好像我们每一天都需要饮食来喂养我们的身体， Setiap hari kita perlu doa, firman, ya. 每一天同样我们灵也需要这样的灵粮。 Nah, jangan hanya kita makan untuk jasmani, tapi rohani harus makan juga. 不要为身体上更注意身体上的食物，但是我们的灵粮也非常的需要。 Tuhan menggerakkan kita untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya boleh silakan ditransfer ataupun dengan cara datang ke gereja, diantar, itu juga bisa dilakukan, ya. 假如神感动我们对教会或者是对施工有一些要奉献的话，可以到教会，或者是可以借着银行账户转账也可以。 Baru-baru ini gereja membeli proyektor, 最近教会刚刚买了一个放映机， kemudian juga membeli satu set drum, ya. 刚刚也买了一股这个乐器。 Nah, dukung dalam doa, tapi kalau Tuhan menggerakkan, kita juga bisa persembahan mendukung, ya.
我们可以为志向市做代祷的工作，但是我们也可以借着我们的爱心来奉献。Ibu-ibu, puji Tuhan, kita bertemu sampai minggu depan dalam persekutuan wanita, ya. 姐妹们，我们下个星期再见。 Mari kita berdoa. 我们来做一个祷告。 慈悲主，我们满心感谢你，今天下午主啊，你祝福我们。借着这个今天的姐妹团契，特别是我们能够聆听你的话，主啊，这个白副长，我们听到主啊，我们怎么样能够好像从他那里我们得到这个真理，我们能够学习非常好的功课，我们非常的感谢主。今天看到他怎么样的谦卑，他怎么样的有爱心对他的佣人，对他的奴仆，我们看到他怎么样的爱他，我们也看到他怎么样的谦卑来到主耶稣的跟前，他怎么样的有信心。耶稣要去到他的府上里，但是他说不用不必，他不配。就耶稣说一句话，他的佣人就能够好起来。主啊，那么大的信心，我们要从他学习。主啊，谢谢，也看到他。主啊，今天他有这种的相信主你的话是有全能的、有力的。主啊，我们要学习，因为我们时常怀疑，我们有时常很多的我们没有那种的信心。主啊，你赦免我们，原谅我们。主啊，帮助我们。谢谢耶稣，祝福你的话。我们把我们教会的这边，我们教会的姐妹们，祝福他们的信心，他们的日常生活。主，你知道他们每一个家庭，每一个人，他们每一个人的所面对的生活挑战，主你也了解。主，你祝福，你与他们同在。有的我们特别是长辈，主啊，他们也许在身体上有一些的软弱病痛，主啊，你知道，你了解。主啊，我们求主你的大能双手来医治他们，给他们能够好起来。主啊，祝福他们，帮助他们。主啊，谢谢，我们把我们的所有的姐妹们在我们教会，主啊，都交到主你手中。谢谢主耶稣，求听我们祷告，奉告耶稣基督圣名，阿门，阿门，阿门。好，再见，姐妹们再见。 Sampai jumpa minggu depan. 我们下个星期一再见。